Jadi aku harap benda ni kita dapat aware, dapat share kepada orang ramai. Benda ni memang simple je kalau orang-orang yang selalu berurusan di pejabat tanah ni diorang tahulah. Jadi aku concern more of the orang awam yang tidak tahu, yang perlukan, yang tak tahu, tiba-tiba datang kena pergi tempat lain. Jadi nak cari parking susah kan. Jadi benda-benda tu lah yang akan membantu orang-orang lain untuk tahulah kan. Kalau korang rasa tak perlu, tak payah tahulah kan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muaz Muhammad Syukur. Hari ini pada video pertama ini aku ingin share sikit lah pasal carian. Carian ini dilakukan di pejabat tanah, di mana korang-korang yang hendak melakukan carian ini perlu pergi ke pejabat tanah yang betul supaya korang tidak membazir masa lah. Datang jauh-jauh, sekali datang ke kaunter, sekali encik kena pergi ke pejabat tanah lain lah ni untuk buat carian ni. Jadi aku ingin share pasal ini supaya korang tidak terbazir masa bila nak melakukan carian ni. Yang pertama sekali, apa benda yang maklumat yang kau perlu peroleh sebelum pergi ke pejabat tanah? Yang pertamanya kau perlu ada nombor hak milik. So macam mana nak dapatkan nombor hak milik ni? Nombor hak milik ni boleh terdapat dalam, sebagai contoh, perjanjian jual beli ada nombor hak milik rumah ataupun tanah tersebut. Yang keduanya, korang boleh dengan cepatnya dapat maklumat nombor hak milik ini di dalam cukai tanah. So bila dah dapat perkara ini, korang cepat-cepat cari nombor hak milik. Jadi korang akan lihat pada orang panggil maklumat tu, pada pangkal dia ada nombor-nombor seperti PM, HSM, GM, PN, HSD dan sebagainya. Jadi aku akan terangkan apakah maksud maklumat yang ada tu lah. Okey, seterusnya apa yang pertamanya, nama-nama yang aku cakap tadi tu PM, orang panggil dia pajakan mukim. Nanti tu korang akan jumpa HSM, hak milik sementara, GM, geran mukim, PN pajakan negeri, HSD hak milik sementara ataupun GRN orang panggil geran. Jadi perkara-perkara ini korang kena tahulah sebelum korang datang ke pejabat tanah. Jadi bila dah dapat ni, kau tengok pangkal depan dia. Sebagai contoh, kau nampak PM, pajakan mukim, PM 1234 lot sekian-sekian daerah Rembau. Jadi bila korang dah dapat tahu nombor yang depan kat cukai tanah itu ialah PM ataupun HSM ataupun GM, yang ada belakang ada MMM semua ni, korang semua kena pergi ke pejabat tanah daerah. Sebagai contoh, ada cukai tanah, tengok nombor hak milik dia, ada tertulis HSM 1234 lot sekian-sekian daerah Rembau. Jadi bila korang nak buat carian tu, korang kena pergi ke pejabat tanah daerah Rembau untuk buat urusan tersebut. Sama juga kalau dekat negeri Selangor, kau jumpa dalam nombor hak milik tu PM pajakan mukim 1234 lot sekian-sekian daerah Hulu Langat. So korang semua kena pergi ke pejabat tanah daerah Hulu Langat yang ada kat Bangi Seksyen 9 yang depan tasik tu. Okey, yang keduanya, bila korang terjumpa nombor hak milik tu ada tulis PN pajakan negeri ataupun HSD hak milik sementara daerah ataupun GRN geran yang ada NN belakang ni, semuanya korang kena pergi ke pejabat tanah negeri. Jadi sebagai contohnya, PN 1234, nampak je PN ke HSD ke GRN ke, tak payah tengok daerah, terus pergi ke pejabat tanah negeri. So bila lokasi tanah tu ataupun rumah tu berada di Negeri Sembilan, korang semua kena pergi ke pejabat tanah Negeri Sembilan yang ada dekat Wisma Negeri. Kalau kat Selangor, kena pergi ke SUK Selangor. Kalau Putrajaya, pergi ke Putrajaya. Seterusnya, apa jenis-jenis carian yang ada yang korang boleh buat bila kat pejabat tanah tu? Aku ambil yang paling famous lah, yang orang selalu datang bila nak buat carian ni adalah carian persendirian ataupun carian rasmi. Carian persendirian dan rasmi ni benda sama je, cumanya harga dia berbeza dan kegunaan dua-dua perkara ini adalah benda yang berbeza lah. Persendirian ni untuk korang punya safekeeping lah, untuk record korang sendiri. Manakala carian rasmi ni adalah untuk korang untuk buat urusan rasmi lah. Macam aku kata sebelum ni, orang buat carian rasmi ni untuk urusan pusaka. Bila si waris-waris datang ke pejabat tanah buat urusan carian rasmi untuk urusan pusaka, kes pusaka dia dekat pejabat tanah pusaka kecil lah. Lepas tu urusan rasmi juga diperlukan untuk urusan konsen, di mana orang perlu minta konsen sebelum masuk urusan jual beli. Dan perkara-perkara ini memang
detail lah kalau nak cerita lebih lanjut lagi. Ada juga carian lain sebagai contoh carian salinan sah hak milik. Salinan sah hak milik ni untuk korang dapatkan kopi geran ataupun apa-apa dokumen yang ada di pejabat tanah lah. Jadi orang panggil dia carian juga. Jadi dia punya harga carian ni bergantung kepada negeri masing-masing. Jadi sebelum datang tu paling penting sekali kena tahu nombor hak milik. Itu je paling penting. Nak cepat dapat cukai tanah lah paling cepat dapat. Korang akan straight dapat nombor depan dia lah, PN ke PM ke kan. Jadi bila dapat tu korang akan ni kat PM ni kena pergi daerah. Ni kat HSD ni kena pergi negeri. Jadi dua benda ni saja yang penting untuk korang tahu sebelum korang tersilap langkah atau terbazir masa bila datang ke pejabat tanah. Datang jauh-jauh sekali tak boleh buat. Kalau kita ni yang orang-orang muda datang ni tak apalah bazir masa itu kan. Tapi yang selalunya aku tengok kat pejabat tanah ni adalah orang tua nak buat carian. Biasalah dia kan nak tengok kan dia punya tanah dia macam mana semua kan. Kadang-kadang dia nak jual kat rumah jiran sebelah ke apa kan. Jadi yang datang tu orang tua. Sekali bila datang pasalah kat kaunter tu cakap, "Maaf cik, ini dekat sekian-sekian." Jadi benda ni selalu aku nampak dekat pejabat tanah tu lah. Kesian lah dekat orang-orang tua yang datang jauh-jauh kan. Jadi kalau benda ni kalau korang rasa penting, korang boleh sharekan video ni kepada mana-mana lah. Kalau tak nak like, subscribe pun tak apa. Jadi korang share, korang tahu at least bila korang datang ke pejabat tanah tak adalah bazir masa. Kalau macam kerja hakiki macam runner-runner ni ke apa ke, memang kerja diorang lah. Duduk kat situ memang diorang pakar lah, tahu nak pergi mana semua kan. Jadi aku harap benda ni dapat membantu sikit sebanyak korang bila korang hendak buat carian lah. Orang panggil dia carian, nak dapatkan maklumat kan. Jadi harap dengan perkongsian ini dapat membantu korang lah kan, supaya korang tidak tersilap langkah. Dan kadang-kadang orang datang pejabat tanah ni waktu kan dia office hour, jadi ada orang minta setengah hari datang. Bila datang tak boleh buat. Jadi perkara tu agak kebaziran masa lah kan. Jadi itu saja daripada aku. Harap korang dapat, kalau rasa channel aku ni berguna untuk korang, korang boleh follow. Kalau tak, just share saja. Jadi aku harap video pertama aku ni untuk tahun ni akan menjadi anjakan paradigma setelah idea untuk membuat konten ni telah dikongsi bersama dengan rakan-rakan aku. Cumanya mereka hanya tersekat dekat kepala otak lah, tak keluar-keluar kan. Jadi lagi-lagi PKP ni tersadai je dekat rumah ke, kat office ke. Jadi aku mengambil kesempatan ini untuk challenge diri sendiri untuk buat konten yang berguna dan kemas kini lah sikit kan. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sap.